Dah saya tanya, tu sekat Islam ke? Makna sekat dia nak berkuliah tu, adakah sekat Islam? Saya nak test je lah. Nak tengok cara dia faham lagu mana. Cara dia faham. Dia kata sekat Islam. Bukan sekat Kuba. Sebenarnya bukan sekat Islam. Itu dia panggil sekat fikrah. Sekat parti, sekat idea, sekat pahaman, sekat mazhab, sekat pandangan. Saya sokong tauliah Encik Abdullah Khairi ditarik bahagian 1. Saya sokong tauliah Encik Abdullah Khairi ditarik bahagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kan kita bersama lagi. Okey, aku nak bawa isu sekarang ni, isu pasal tauliah yang ditarik oleh ustaz-ustaz yang majoriti ustaz-ustaz penyokong tegar parti PAS. Ustaz-ustaz ni dulu depa dapat tauliah daripada negeri-negeri, majoriti daripada negeri yang diperintah oleh Pakatan Harapan. Dan apabila bila macam kerajaan dah dibubarkan, jadi ustaz-ustaz ni pun mula menyerang sana, menyerang sini, kan? Lepas tu tiba-tiba Jabatan Agama Islam yang tak ada terkait paut dengan kerajaan negeri telah menarik balik tauliah terhadap ustaz yang duk bagi ceramah di dalam negeri itu. Jadi mulalah depa duk kata Islam terancam, menyekat Islam, menyekat itu, menyekat ini. Sedangkan ustaz tu pun orang hak yang komen hak duk kata Islam terancam sebab tak bagi ceramah, sebab tak bagi ni apa nama tarik tauliah, tarik itu, tarik ini. Ni makna kata Islam terancam ni. Islam dalam keadaan tergugat. Padahal kalau hang tak mengkafirkan orang, kalau hang tak bagi daripada serangan politik-politik, ustaz-ustaz ni dia nak berceramah tapi dia nak berpolitik. Dan apabila dia buat menyerang, dia serang sana, dia serang sini, orang dapat nilai. Orang pun dapat tahu dia okey satu buat politik. Kita dah tahu berpuluh-puluh tahun dia ni memang berpolitik. Tapi apabila dia serang benda hak tak betul, benda yang salah, dan dia mulalah dia disekat, dia ditolak daripada Majlis Agama Islam di tempat sesuatu negeri itu. So aku nak bawa dengan hampa sama-sama, jom kita dengar apa yang diperkatakan oleh seorang ustaz ni. Ustaz ni berasal daripada Kampung Rusila, Marang, negeri Terengganu. Jom sama-sama kita dengar. Saya ada tulis-tulis sikit lah dalam Facebook. Ada juga kadang-kadang kawan-kawan saya, mungkin daripada PAS saya rasa, dia tanya saya lah tentang ada seorang ustaz tu, mungkin Ustaz Abdullah Khairi, kok disekat di sekat kuliah dia di Selangor rasanya. Dia tanya saya. Dia tanya saya, makna sekat tu lagu mana ustaz? Jadi saya jawab lah, sebenarnya saya tanya dia balik lah, saya nak cuba tanya dia. Dah saya tanya, tu sekat Islam ke? Makna sekat dia nak berkuliah tu, adakah sekat Islam? Saya nak test je lah. Nak tengok cara dia faham lagu mana. Cara dia faham. Dia kata sekat Islam. Bukan sekat Kuba. Sekat Islam. Allah kata. Ni cara pahaman ni, dia panggil pahaman takfiri, dia panggil. Pahaman dulu, salah faham. Dia sebenarnya mana-mana kerajaan, mana-mana kumpulan, mana-mana masjid, kadang-kadang NGO, kadang-kadang dia sekat lah orang mari kuliah kat dia tu. Sebenarnya bukan sekat Islam. Itu dia panggil sekat fikrah, sekat parti, sekat idea, sekat pahaman, sekat mazhab, sekat pandangan. Kalau kata sekat Islam, saya tanya hukum apa? Saya tanya dia balik, kalau awak kata dia sekat Islam, hukum apa sekat Islam? Sekat Islam kafir. Sekat mazhab, pandangan, fikrah tu tak jadi kafir. Itu tak jadi kafir. Itu ijtihad dia, pandangan dia. Abbasiyah dulu, Amawiyah dulu, sekat penceramah-penceramah yang kritik kerajaan Abbasiyah, Amawiyah dulu. Betul tak betul cerita lain, tapi nak kata sekat Islam tak boleh. Sekat Islam ni hukum dia kafir. Jadi kalau kita kata sekat ustaz tu di Selangor ke, di Terengganu ke, di Kelantan ke, sekat Islam, itu pahaman takfiri lah tu. Mana boleh kata-kata sekat Islam, pasal sekat Islam tu kafir. Orang panggil sekat idea, sekat pahaman, sekat mazhab, sekat parti, sekat aliran, itu maknanya sekat ideologi, pemahaman. Tak boleh kata sekat Islam.
Jadi kalau awak setuju. kata awak dia sekat Islam, orang sekat Islam, maknanya awak berpahaman takfiri. Awak tak boleh nak beza sekat Islam dengan sekat pahaman, dengan sekat idea, dengan sekat pandangan, dengan sekat parti. Tak boleh nak beza. Betul. Ini kena mengaji sebenarnya. Tak boleh senang-senang mudah-mudah. Kata sekat Islam ni Abu Jahal. Abu Lahab, Abu Jahal, nu dia panggil sekat Islam. Firaun nu sekat Islam, Namrud nu sekat Islam, dia kafir. Yes. Ini dia orang Islam. Yang dia sekat tu bukan khabar semayang, bukan khabar puasa, bukan khabar akidah. Dia sekat itu kerana setengah-setengah ustaz itu dia bawa fikrah dia. Dalam mengajar tu dan bertentangan Idea dengan dia. fikrah mereka yang berada di surau ataupun di masjid ataupun di negeri negara tu. Ya. Dan saya kata Khalifah Abbasiyah Amawiyah, dia sekat juga. Dia sekat. Jadi dia sekat itu kerana dia bimbang kerajaan dia, kuasa politik dia, bukan sekat Islam. Jadi ramai di kalangan kita ni, khususnya di kalangan orang PAH ni, dia masih bebar tak faham. Itu cara faham takfiri. Orang sekat tu bukan sekat Islam. Sekat kita, sekat cara dakwah kita, pendekatan kita, pahaman kita, itu cara faham. Jadi sebab itulah saya kadang-kadang cerita awak marah. Ada orang kadang dia marah. Dia suruh saya cakap semayang. Dia juga kata ustaz cakap semayang. Saya kata cakap semayang amat dah. Hak cakap bab puasa banyak dah. Hak cakap bab takfiri, bahaya takfiri. Syekh Qardawi pun cakap. Syekh Makarim Zaidan pun cakap. Syekh Said Ramadan Al-Buti pun cakap. Ulama-ulama besar pun cakap. Ada yang tulis buku bahayanya takfiri ini. Dan takfiri ini berlaku bukan kepada orang bakal tapi sudu. Orang agama, orang yang digelar ulama, orang yang digelar tok guru, orang yang digelar ustaz. Yang bawa pemahaman seperti ini, bahaya. Orang tapi sudu kalau bawa, tak ada orang ikut. Tapi apabila ustaz, ulama, tok guru yang bawa, mudah merebak dan orang percaya pahaman tu. Yes. Pahaman ini pernah berlaku di zaman Sayyidina Ali. Suka menghukum, suka menggelar, suka mengkeji. Benda yang tak jadi kafir kata kafir, benda yang tak munafik kata munafik. Jadi sebab itulah saya cerita ni untuk baiki pemahaman kita. Marah tu marah lah, saya mau marah. Ikut awak lah. Yang penting saya nak khabar bahaya. Dan bahaya ini dilakukan oleh orang-orang agama. Dulu orang Kristian, orang Yahudi, orang agama dia ni, yang hulu ni, yang melampau, dia mengkafirkan kawan-kawan agama Yahudi ni. Orang Kristian, sama dia pun berlaku. Tapi benda ni penyakit orang agama yang apabila dia melampau, apabila dia faham Islam tu sempit, apabila tak boleh nak beza akidah dengan politik, menjadikan politik sebagai akidah, menjadikan parti seperti agama, ini bahaya. Jadi sebab tu kita kena faham oleh Islam ini. Wallahu ta'ala alam. Okey, geng. Fahamkan balik, geng. Fahamkan balik. Politik adalah politik. Kan? Politik lain, akidah lain. Kena faham tu. Kita hanya perlu refer politik kita perlu refer kepada agama. Tu je. Bukannya politik tu kita mengakidahkan politik tu. Sebab politik ni benda boleh gubal, benda boleh ubah. Okey, depa duk kata, okey, perlembagaan Malaysia, selagi perlembagaan Malaysia tak ikut Quran, kami takkan sokong. Ni kalau hampa naik pun, Quran tak boleh diubah. Quran kita tak boleh digubal. Sebab Quran diturunkan oleh Allah. Sekarang ni, politik, ahli-ahli politik lah yang akan menggubal undang-undang, yang akan buat perubahan di dalam undang-undang. Jadi perlembagaan kita kalau ada yang bertentangan, kita boleh gubal balik, kita boleh repair balik perlembagaan kita, kita boleh tambah baik lagi. Faham tak? Kan? Jadi sebab tu orang kata, Quran, politik. Kita berpolitik, kita perlu refer kepada agama. Apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Bukannya mempolitikkan agama seperti mana yang yang dibuat oleh puak-puak parti PAS ni. Politikkan agama, untuknya kononnya dialah yang terpaling Islam. Dialah terpaling Palestin. Dialah terpaling itu, terpaling macam-macam. Kan? Sebab apa dia nak tunjuk dialah yang terpaling terkedepan daripada orang lain membela agama. Amat-amat memalukan, suka menggelarkan orang, suka mengkafirkan orang, suka tuduh orang menyekat Islam, menyekat itu, menyekat ini. Sedangkan sebab apa dia kena sekat? Sebab apa dia kena sekat? Kan? Sehingga kan boleh kata Madani cap ayam, Madani itu, Madani ini.
Sedangkan kita duduk tengah bawa contoh yang baik. Contoh hapuskan rasuah, bagi keadilan kepada rakyat, fahamkan apa itu Madani yang dibawa oleh Madinah. Kan cara-cara pemerintahan waktu zaman Nabi. Takkan tak boleh nak fikir disebabkan ustaz tu pula kan, Selangor ni negeri kaya gila-gila punya negeri Selangor ni, dan pendapatan dan orang-orang yang duk pergi dengar ceramah tu dapat bersedekah yang banyak. Ustaz tu dia dapatlah pendapatan yang banyak, duit yang banyak, dan apabila dia dah disekat disebabkan dia serang kerajaan negeri tu, disebabkan bermula daripada Sanusi yang menyerang Sultan Negeri Selangor. Sanusi yang mula serang Sultan Negeri Selangor, mempertikaikan susu galuh, dan mulalah walaun ustaz-ustaz lebah-lebah di bawah ni pun menyerang, turut kononnya membela Sanusi. Dan apabila Majlis Agama Islam tengok seseorang ustaz yang diberikan tauliah berperangai lain macam ni, kan, langsung tidak menghormati sultan, sebab tu ditarik dan membuat serangan demi serangan terhadap kerajaan negeri dan kerajaan di bawah Sultan Selangor. Sebab tu dia kena tarik tauliah. Kan? Sebab ustaz ni ada cara yang dia bawa, dia ustaz ni dengan fahaman dia, ustaz ni pula dengan fahaman dia. Kalau ustaz yang mana berpolitik pula, ustaz yang duduk belah UMNO macam lain, ustaz yang duduk di bawah Pakatan Harapan macam lain, ustaz yang di bawah PAS ni macam lain. Tapi apabila hang nak mai ke sesuatu tempat tu, hang tak boleh bawa parti politik hang. Sebab hang, tujuan hang mai ceramah tu sebabkan hang nak cerita soal agama Islam, kebaikan Islam, kemuliaan Islam. Tapi bila hang masuk, bila hang dah dibagi kelulusan tauliah, tapi bila hang di luar negeri Selangor, hang duk hantam negeri Selangor, hang duk hantam pemerintahan Selangor, hang macam hang duk hantam segala-galanya. Jadi apabila orang perhatikan hang ni apa dia ni? Aku bagi tauliah kat hang. Aku ni daripada negeri yang aku duduk ni, aku bagi tauliah kat hang. Tapi hang duk serang kerajaan negeri aku. Macam hang duk serang pelbagai soal-soal agama apa semua. Tapi tak betul pun apa yang hang cakap tu. Itulah salah satu punca dia ditarik balik tauliah tu. So aku nak bawa dengan hampa sama-sama kita dengar. Ada seorang ni, orang Kedah, Abu Adam, dia sokong tauliah Ustaz Abdullah Khairi ni ditarik balik. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh dia. Saya sokong tauliah Encik Abdullah Khairi ditarik bahagian 1.5. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa amma ba'd. Actually pagi tadi jam 4.55 pagi saya ada post sebuah video yang bertajuk saya sokong tauliah Encik Abdullah Khairi ditarik bahagian 1. Tapi malangnya video tersebut beberapa jam kemudian lah, lebih kurang 2-3 jam lepas tu TikTok dia sekat video tu, dia padam video tu atas alasan ada unsur-unsur seksual. Saya tak tahulah kenapa yang seksual tu kan, melainkan pada bahagian pertama video tu saya ada letakkan sekali dengan klip ceramah Encik Abdullah Khairi yang mana dia ada buat lawak yang berunsur lucah sikit lah berkaitan dengan perkataan telur yang dia maksudkan sebagai bukan telur binatang lah, telur selain binatang. So saya pun tak tahu macam mana, adakah saya fikir perlukah saya nak upload balik video tu dan saya delete bahagian pertama tu, ataupun saya ingat tak apalah kan, kalau saya upload nanti takut jadi masalah yang sama, so saya buat video lain. So dalam video ni saya akan sembelih lah apa yang saya sebut tadi tu dalam video pertama. Pertama saya beritahu kat situ yang walaupun saya sokong tauliah Encik Abdullah Khairi ni ditarik, tapi saya kurang gemar dengan cara-cara orang pejabat agama ni lepas tulis surat masa lepas nak tarik tauliah, ataupun masa lepas tak mau bagi tauliah kepada mana-mana individu yang minta tauliah mengajak agama. Sebab harapan saya, permintaan saya dan kehendak saya lah kan, saya sangat-sangat suka kalau lah surat-surat ni ditulis secara detail, secara terperinci. Misalnya kalau pihak pejabat agama tak mau benarkan mana-mana penceramah bagi ceramah, tak mau bagi tauliah dekat dia, tulis sebab-sebabnya, alasannya dengan jelas A, B, C. Sebab apa? Sebab kalaulah dakwaan itu benar, kan mereka boleh memperbaiki diri mereka.
Dan kalau dakwaan itu tidak benar, mereka boleh membela diri mereka. Dan kalau tak bagi tahu, dia boleh menimbulkan fitnah. Macam apa yang jadi baru-baru ni lah kan, yang melibatkan Encik Abdullah Khairi ni, ada yang kata ni campur dengan kerajaan dan sebagainya. Dan Alhamdulillah lepas tu pihak MAIS sendiri, pengurusi dia ada buat satu penjelasan. Dia kata tauliah Encik Abdullah Khairi ni ditarik disebabkan beliau agak aktif dengan parti politik tertentu sejak akhir-akhir ni. Yang mana Sultan Selangor sendiri, dia orang tak suka lah menamai ahli politik ni jadi penceramah dalam masjid. Okey, setelah bahagian pertama. Bahagian kedua pula, barulah saya bagi penjelasan sikit sebanyak kenapa saya setuju tauliah Encik Abdullah Khairi ni ditarik. Saya kata ada dua alasan lah. Yang pertama yang melibatkan isu peribadi, bukan peribadi saya, tentang peribadi beliau sendiri. Dan yang kedua melibatkan tentang kelayakan akademik beliau ataupun tahap keilmuan beliau, Tentang isu yang pertama tu saya sebut, saya kata saya rasa lah kan, pada pandangan saya yang menjadi pegangan saya tidaklah sepatutnya kan mana-mana individu yang bertabiat kasar kan, suka cokah sana cokah sini, mungkin style dia kan, ni pandangan saya lah kan, yang mungkin berpenampilan kasar kan, suka pula sebut kata-kata yang tak elok kan, buat lawak lucah macam tu kan, menabarkan dirinya sendiri sebagai ustaz, guna title ustaz kan. Apatah lagi untuk diberikan tauliah untuk berceramah dalam masjid ataupun dalam mana-mana rumah Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab kita bimbang dua perkara. Yang pertama, kita takut keburukan tersebut dicontohi oleh orang lain, oleh masyarakat awam yang mungkin menganggap ini sebagai benda yang biasa. Yang paling kita bimbang, kita tak nak nanti anak-anak kita sendiri terbiasa dengan kata-kata yang tak elok. Itu yang pertama. Yang kedua, kita takut benda ini jadi fitnah kepada agama Islam sendiri. Kita tak mau nanti orang kafir, orang fikir kata memang Islam ni itulah pangainya kan, mulut celupar, suka buat lawak lucah kan. Walhal ini bukanlah ajaran Islam, ini bukanlah apa yang Nabi SAW ajar kita. Dan baginda Nabi SAW ni dah bagi satu, kita kata guidelines yang cukup cantik, yang cukup clear, di mana Nabi bersabda, laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badi'. Maksudnya seorang mukmin itu bukanlah seorang yang bermulut celupar, bukanlah orang yang suka melaknat, bukanlah orang yang suka menuturkan kata-kata yang keji, dan bukanlah orang yang suka menuturkan kata-kata lucah. So clear, ini bukan ajaran Islam. Jadi how come kita boleh jemput orang yang bertabiat macam tu masuk dalam rumah Allah jadi ikon sebagai duta kepada pihak masjid kan. Mungkin ada yang akan gagiu kata, okey biasalah ni orang Kedah ni memang kasar. Dan saya pun tak nafikan saya pun orang Kedah, saya pun mungkin ada juga kekasarannya, sama ada sedap atau tak sedap. Cuma kita tak boleh anggap ini sebagai satu yang normal. Sebab apa? Sebab Nabi kata itu bukanlah sifat orang mukmin kan. Jadi bila kita sedar kita ada kelemahan, kita kena perbaiki kelemahan kita, bukan kita jadikan sebagai something yang normal. Itu tak betul. Dan kita juga bimbang kalaulah pemimpin kita, baik pemimpin kerajaan kita ke ataupun pemimpin agama kita ke, yang ada panggil-panggil yang tak elok ni, kita takut semua ni adalah satu, kita kata manifestasi kepada apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa kadzalika nuwalli ba'daz zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Maksudnya demikianlah kami melantik sebahagian orang yang zalim sebagai pemimpin kepada sebahagian orang zalim yang lain, mengikut jenis kezaliman apa yang biasa mereka kerjakan. Maksud ayat ni, kalaulah penduduk satu tempat tu majoriti yang suka mencuri contohnya, maka Allah Ta'ala ni akan turun bala kepada mereka dengan melantik pencuri jugalah sebagai pemimpin mereka. Demikian jugalah kita kan, kalau orang Kedah ni katanya kan memang bermulut kasar, suka cakap benda-benda yang tak elok kan. Kita tak mau nanti kan kita dapat pemimpin yang bermulut macam tu disebabkan oleh bala Allah Ta'ala, tapi kita rasa seronok, kita rasa enjoy. Wah, tidak sepatutnya kita rasa macam tu. Inilah juga yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam menafsirkan ayat ini. Yang mana beliau berkata, "Man a'ana zaliman salatahullahu alaihi." Barang siapa yang membantu orang yang zalim, Allah pasti akan menjadikan orang zalim itu sebagai penguasanya. So ini yang kita tak mau. Setelah bahagian pertama, adapun bahagian kedua yang berkaitan dengan saya kata penguasaan ilmu beliau, itu agak panjang lah sebenarnya. Jadi saya mungkin akan buat bahagian-bahagian yang seterusnya lah. Saya duk fikir lagi nak buat macam mana kan, sama ada saya nak share video dia ke ataupun saya kena quote. Sebab kalau share video saya takut kena strike lagi.
Mungkin kalau anda ada sebarang cadangan yang boleh share cadangan anda kepada saya. Bahagian-bahagian yang seterusnya akan menyusul, insyaAllah saya akan sharekan beberapa kesalahan dari sudut penyampaian apa yang dibuat oleh Syekh Encik Abdullah Khairi, bukan untuk menjatuhkan beliau, bukan untuk mengaibkan beliau, cuma sekadar saya nak bagi tahu bila mana kesalahan tu disebarkan secara umum, ia juga perlu diperbetulkan secara umum. Kita kena faham konsep tu. Dengan harapan saya, bila benda ni sampai kepada pengikut-pengikutnya, mereka boleh tahulah kata ini salah. Dan bila sampai kepada dirinya sendiri pun, dia boleh memperbetulkannya. Itu sahaja daripada saya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sokong tauliah Encik Abdullah Khairi ditarik bahagian kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa amma ba'd. InsyaAllah dalam bahagian kedua, ketiga dan keempat ini, saya akan kongsikan 3 buah hadis yang disampaikan oleh Encik Abdullah Khairi dalam sebuah ceramah beliau. Dan Alhamdulillah ketiga-tiga buah hadis ini sahih pada asalnya. Tetapi, nak tahu apa masalahnya, jom kita dengar dulu hadis yang pertama. Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, tuan-tuan, ketika Nabi naik peristiwa Mi'raj. Mi'raj naik ke langit. Bila naik ke langit, Nabi dengar tapak kaki Bilal bin Rabah. Sebab Bilal bin Rabah ni bila jalan, dia seret kasut dia. Bunyi. Lalu Nabi SAW, tuan-tuan, turun. Nabi cari, Bilal, aku dengar tapak kaki kamu di syurga. Apa amalan kamu? Bilal kata, aku tak ada amalan apa ya Rasulullah. Tuan-tuan tengok, Nabi pun tak buat macam tu, tapi Bilal buat. Menunjukkan Bilal telah melakukan bid'ah. Kita kan kalau bid'ah maksud dia, apa Nabi tak buat? Bid'ah. Sebenarnya silap. Bid'ah ialah apa yang tak ada nas, itu bid'ah. Nanti saya akan cerita, tuan-tuan. Tengok, Nabi tak buat, tapi Bilal buat. Nabi tanya, apa yang kamu buat, wahai Bilal? Aku dengar tapak kaki kamu di syurga. Kata Bilal, ya Rasulullah, aku akan ambil wuduk waktu subuh. Kemudian wuduk aku akan tahan sampai maghrib. Kemudian aku berwuduk pula daripada maghrib, tahan semula sampai subuh. Sehari aku ambil 2 kali aja. Aku sentiasa dalam wuduk dan selalu solat sunat wuduk. Oleh kerana wuduk ini sempurna, wuduk dalam hidupnya dalam wuduk, maka Nabi dengar tapak kaki Bilal dalam syurga. Okey, Alhamdulillah kita dah dengar hadis tersebut. Dan untuk makluman, setakat carian saya, hadis ni kita boleh jumpa dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Jami' At-Tirmidhi, Musnad Ahmad dan juga Sahih Ibn Hibban. Tetapi, setakat carian saya juga, saya belum lagi pernah bertemu walaupun satu lafaz hadis yang sebiji sama macam yang beliau sebutkan. Setakat carian saya, hadis yang paling betul-betul, lafaz yang paling dekat pun dengan apa yang beliau ceritakan, kita boleh jumpa dalam Sahih Muslim. Cuma kita baca hadis tu sama-sama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Bilal 'inda salatil ghadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun bersabda kepada Bilal selepas solat subuh, ya Bilal, wahai Bilal, hadithni bi arja 'amalin 'amiltahu 'indaka fil Islam manfa'atan. Wahai Bilal, ceritakanlah kepadaku satu amalan yang paling engkau harap-harapkan manfaatnya sejak engkau masuk Islam. Fa inni samaitu lailata khashfan 'alayka baina yadayka fil jannah. Kerana sesungguhnya aku telah mendengar pada malam tadi bunyi geseran 2 buah capalmu berada di depanku dalam syurga. Ini kesilapan yang pertama, iaitu pada lafaz al-lailah, waktu malam. Jumlah Khairi dia kata peristiwa ni Nabi SAW hadapi ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Actually tak. Jadi peristiwa ni dalam hadis ni dia cerita kata Nabi SAW bermimpi pada malam tadi. Esok paginya Nabi pun tanya kepada Bilal kan, apa amalan yang hang dah pun buat sebab aku dengar bunyi tapak kaki hang ni, bunyi geseran selipar hang dalam syurga. Dan ini memang kebiasaan baginda lah. Biasanya selepas subuh baginda akan tanyalah dengan sahabat, hang pada mimpi apa-apa ke tak? Kalau tak ada, baginda akan cerita mimpi baginda. So kita sambung balik. Qala Bilal, Bilal pun menjawab, ma amiltu amalan fil Islam arja 'indi manfa'atan. Tak ada satu pun amalan yang aku lebih aku harapkan manfaatnya sejak aku masuk Islam ini, min anni la atatahhiru tuhuran tamman fi sa'atin min laylin wa la naharin illa salaitu bidzalika at-tuhur ma kataballahu li an usalli. Melainkan tidaklah aku bersuci, yakni berwuduk
pada waktu malam ke, waktu siang ke, melainkan pasti selepas aku wuduk tu, aku akan bersolat dengan satu solat yang aku anggap Allah Ta'ala telah mewajibkan aku untuk menunaikannya. Hadis Sahih Muslim nombor 2458. Okey, so hadis ini sebenarnya menceritakan tentang fadilat solat sunat wuduk. Buat yang siapa yang belum lagi tahu, kita memang dianjurkan untuk solat sunat 2 rakaat lepas kita solat wuduk. Cuma kalau kita perhati, tengok, kita akan nampak ada perbezaan di antara apa yang Encik Abdullah Khari cerita tadi dengan apa hadisnya yang sebenar. Encik Abdullah Khari kata Bilal ni tahan wuduk dia. Dia wuduk 2 kali saja, subuh dengan maghrib. So kalau kita nak pegang dengan hadis tu, maksudnya beratlah. Ada kesalahan lah. Maksudnya kalau kita buat lagu tu, kita beramal dengan apa yang Bilal buat tu, kononnya tu, kita tahan wuduk kita, wuduk 2 kali je, subuh dengan maghrib, kita tahan, kelebihannya kita masuk syurga. Walhal bukan lagu tu yang sebenarnya. Bilal bagi tahu, setiap kali lepas aku wuduk, aku akan solat sunat 2 rakaat. Ini lebih ringan lah. Sebab itulah pentingnya untuk kita pastikan hadis yang kita sampaikan itu betul-betul tepat lafaznya. Sebab apa? Sebab hadisnya ada implikasi dari sudut Ada kesalahan. Okay. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, betul ke? Kan beliau kata, Encik Abdullah Khari ni kata, amalan ni Nabi tak pernah buat, Nabi tak pernah ajak, betul ke? Actually jawapannya salah. Amalan ni Nabi pernah ajak dah. Cuma kita baca hadis tu sama-sama. Nabi SAW bersabda, "Ma min muslim yatawaddau fi yuhsinu wudu'ahu thumma yaqumu fi yusalli rak'atain muqbilun 'alayhima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahu al-jannah." Maksudnya, tidaklah seseorang muslim itu berwuduk lalu dia memperelokkan wuduknya, kemudian dia berdiri dan bersolat sebanyak 2 rakaat dengan menghadapkan lubuk jantungnya dan wajahnya dalam kedua-dua rakaat solat itu kepada Allah Ta'ala, melainkan pasti diwajibkan untuknya syurga. Hadis Sahih Muslim nombor 234. Soalah hadis tu Nabi beritahu, dah beritahu lah, kalau siapa yang berwuduk lepas tu dia solat 2 rakaat, dia konsisten buat benda tu, Allah Ta'ala akan masukkan dia dalam syurga. Dan itulah yang Bilal buat, itu juga lah yang Nabi nampak dalam mimpi baginda. Jelas. So, jelas lah. Tak betul lah dakwah ni kata Bilal ni buat something yang Nabi tak ajak. Jadi kesimpulannya di sini ada 2 kesalahan dalam sebuah hadis. Iaitu yang pertama, silap dalam menyampaikan hadis. Hadis sebut macam lain, Encik Abdullah Khari ajak lagu lain. Dan yang kedua, silap dalam mendakwa kononnya Bilal ni buat satu amalan yang Nabi tak pernah ajak. Okey, itu sahaja untuk bahagian ketiga dan keempat. Nanti kita akan tengok hadis lain pula yang disampaikan oleh Encik Abdullah Khari. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kan. Alhamdulillah, kan. Itu yang takut. Itu apa hak yang sahabat tadi ni cakap. Dia orang Kedah, aku pun orang Kedah. Apa yang dia cakap itu yang paling takut. Takut berlaku fitnah terhadap agama Islam. Sehingga kan bangsa lain, agama lain pakat-pakat kata, tengok, tu lah Islam. Itu lah Islam, nampak tu, mulut jahat, mulut busung, fitnah orang, kata-mengata, mengkafirkan, memunafikkan sesama Islam. Fitnah terhadap orang-orang Islam. Disebabkan apa? Perbezaan parti politik. Itu yang berlaku. Ustaz Dasuki, ustaz itu, ustaz ini, ustaz daripada Kelantan lagi bersepah. Depa tak tanya pula. Ustaz apa tu? Ustaz Muhaizat. Tauliah yang macam tak diberikan di negeri Kelantan. Sedangkan dia ada pondok dia. Dia ada pelajar-pelajar dia. Kan? Majlis Agama Islam dok tak bagi tauliah kepada Ustaz Muhaizat. Sedangkan sebelum ni dia dapat. Apabila Ustaz Muhaizat selalu tegak kerajaan negeri dan selalu tegak budaya-budaya parti PAS, kenapa dia disekat? Sepatutnya Ustaz Muhaizat kita jangan sekat. Tapi disebabkan bila lantang ada orang tegak soal cara pemerintahan, so jadi macam ni. Ustaz Abdullah Khari, dia duk hentam apa? Dia duk fitnah. Dia duk mengadu domba di dalam masjid, di dalam rumah Allah. Dia duk menipu. Dia duk berburuk orang, tapi dia tak dapat buktikan. Sebab tu Majlis Agama Islam ambil tindakan. Dia pun duk kata di dalam negeri Selangor ni Islam terancam itu, terancam ini. Tapi dia pun tak dapat buktikan. Azan tetap boleh azan. Di Pulau Pinang, tara mana dia pun duk perburukkan Pulau Pinang. Azan subuh 2 kali. Tak ada orang duk pergi buat report setiap hari. Tak ada setahun sekali orang pergi buat report sebabkan azan subuh 2 kali. Tak berlaku pun. Tapi sengaja dia ada-adakan.
nak tunjuk mulut jahat. Apabila di dalam negeri hang saja pun, hang dah mulut jahat, jangan haraplah sebab mulut jahat hang tu nak macam nak dibenarkan bawa ke negeri-negeri lain. Memang sorry to say geng. Yang paling geram sekali, di dalam masjid hang boleh fitnah, hang boleh adu domba, hang boleh perburuk seseorang. Sepatutnya di dalam rumah Allah hang boleh tunjuk contoh yang baik, budaya yang baik, cara yang baik. Tapi no, sebabkan kerajaan tidak menguntungkan hang, disebabkan parti yang hang sokong tak jadi kerajaan, sebab tu lah. Sebab tu yang hang duk hentam, cuba kalau macam kerajaan hari ni menguntungkan hang, parti yang memerintah yang hang sokong, bukan main lagi lah hang duk puji. Sedangkan mereka takkan buat apa yang mereka duk kata, nak buat hudud, nak buat RUU, nak buat Islam itu, nak buat ni Islam. Tu selalu aku tanya, adakah ini negara kafir? Perlembagaan kita semua tidak bertentangan dengan agama Islam. Hang buat salah, hang akan didakwa. Sama macam tauliah yang ditarik ni, disebabkan hang melampau, sebab hang bawa budaya hulu. Sebab hang bawa cara-cara yang menyesatkan, yang mengarutkan, malah memburukkan agama Islam. Dengan cara perangai mulut yang dikeluarkan, perkataan yang dikeluarkan daripada mulut hang. Kan? Sehingga perkara-perkara lucah. Sebab tu orang sekat hang. Kalau contoh macam akulah kan. Aku duk berpolitik, aku duk memaki hamun orang. Of course, parti aku sendiri yang aku sokong, yang aku berjuang untuk parti aku, of course akan sekat aku. Sebab mereka tak nampak aku ni betul-betul memperjuangkan parti. Tapi aku dengan cara mencarut, cara memaki hamun orang, of course lah, orang yang bersama dengan aku pun tak suka dengan cara aku. Tapi inilah yang dibuat oleh PAS ni. Memunafikkan orang, mengkafirkan orang. Sehingga kita duk kritik hadiah awang. Sehingga dia kata, hang mengucap kan? Hang hina ulama lah, hang itu, hang ini. Hadiah awang kritik orang boleh, hentam orang boleh. Kita nak hentam dia tak boleh. Kepala dia. Keluar lah. Kan? Jadi inilah sedikit perkongsian aku kan. Jadi tak payah dia nak mengarut lah dengan puak-puak ni kan. Apabila tak menguntungkan dia, segalanya tu dia kata. Apabila menguntungkan dia, satu patah haram habuk apa pun dia tak berani hentam. Dia tak berani tegak kerajaan tu. Faham tak? Dekat Kelantan, puluhan tahun PAS perintah, kenapa makin teruk? Malah duk diminta hutang untuk nak bayar gaji penyawat awam. Sehingga tahu tu. Pengurusan ke apa, masalah-masalah besar, semua nak minta tolong kerajaan pusat. Sedangkan mereka ada peruntukan, mereka ada hasil pendapatan mereka ada yang macam ekonomi mereka, cara-cara mereka, tapi mereka tak berhenti urus. Sebab tu berterabak berbanding dengan negeri-negeri yang diperintah oleh UMNO, BN dan juga Pakatan Harapan, berbeza. Jadi inilah panjang sangat video ni. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Takkan manfaat tuan. Assalamualaikum.